balik foto. Yang foto lagi. Balik foto. Ya, yang merekam ini. Merekam masih muda. Korea, lagi foto lagi kemarin foto. Naik barang tuh jauh-jauh baru saya datang. Ya, aku sekarang apa? Jangan-jangan penjarakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Warga Sandakan. Sekarang White TV berada di Gerai Jagung. Boleh saya cakap kan? Orang Sandakan kalau dia tidak kenal Gerai Jagung ni yang terletak di bersebelahan dengan Taman Buaya, berdekatan dengan sungai. Kalau kamu tak kenal tempat ni, memang kamu bukan orang Sandakan. Berani? Okey. Kita tengok makcik. Dia beli ke? Yang kalian ada punya. Kenapa? Astagfirullahalazim. Sedang buat record. Yang brother yang beli jagung tadi tu, tak tahu bukan kecewa, tapi dia biasa beli jagung tu tak dipotong, bah. Jagung rebus kan? Nah, jagung rebus tak dipotong. Tapi makcik ni ataupun Ajar ni, dia biasa buat kalau customer beli confirm jagung rebus ni mesti dipotong-potong. Jadi tadi brother tu beli, ni dia. Kayaknya tak diambil. Sebab dia U-turn. Okey, brother tu U-turn, baru dia ingat sebenarnya dia tertinggal jagung. Ya. Yeah. Okey, right. Okey, White TV ingin bawa warga Sandakan supaya melihat sendiri suasana di siring jalan ni, di mana gerai yang diusahakan oleh Haja yang saya boleh anggarkan usia gerai, bukan usia Haja ya. Usia gerai ini sama ada dia hampir atau sudah melebihi 30 tahun. Memang saya antara orang Sandakan yang membesar dengan pengalaman yang ada pada Hajah ni, membesar dengan suasana yang ada di gerai ni yang tidak pernah berubah kedudukan dan suasananya. Jadi kita tengok tinggal jagung. Okey, so, saya cuba bantu. Brother tu minta saya tolong hantarkan jagung yang sudah dibeli, sudah dibayar tapi tertinggal. Okey, sambil-sambil boleh tengok beginilah suasana di siring jalan. Kita perlukan kepekaan. Okey, sama. Terima kasih. Okey, betul perlu jaga keselamatan untuk melintas di kawasan yang menjadi laluan utama untuk orang keluar masuk daripada Sandakan. Jadi balik pada Haja. Nama kita apa, Cik? Apa nama kita, Cik? Aja jagung ya. Oh, lama. Tengok. Lekat betul nama. Bukan mau dikasih tahu siapa namanya. Okey, nama makcik dirahsiakan, tapi panggil saja Hajah Jagung atau Pakcik Jagung, Makcik Jagung. Dan suami juga orang kenal dia sebagai Pakcik Jagung. Jadi kita rasa sangat dekat, sangat sinonim dengan orang Sandakan dan gerai yang usianya hampir atau lebih 30 tahun. Bila tanya Haja ni tadi, saya memang sekejap sebelum kita buat live, dia bilang dia tak biasa cakap, tapi sambil cerita memang dia ada beritahu dia berniaga di sini memang antara 30 ataupun 30 tahun lebih, dan dia ukur berdasarkan usia dua orang anaknya yang juga membesar daripada hasil jualan jagung. Jadi kalau kita cakap dia jual jagung, dari mana dia dapat bekalan jagung kan? Sebenarnya makcik ni ataupun Makcik Jagung ni dapatkan hasil jagung tidak jauh. Dia tanam sendiri di belakang ni. Semua saya rasa orang Sandakan memang tahu. Dia tanam di belakang sana. Okay, ini adalah kawasan yang Makcik Jagung dan Pakcik Jagung suami isteri usahakan. Tanah ni bukan tanah milik mereka. Dorang sewa saja. Lepas tu bermula dengan kawasan yang sangat kecil di siring-siring parit begitu. Lepas tu ada sejak space, dorang akan tanam jagung. Jadi bermula daripada tu
Diorang usahakan sehinggalah makcik ni daripada usaha yang diorang lakukan dapat menunaikan haji. Kamu bayangkan, kos untuk tunaikan haji sangat tinggi, tetapi hasil jualan jagung, kesungguhan, tekad makcik ni dapat usahakan jagung, dan hasil daripada jagung menyara anak-anak, membesarkan anak-anak, dan hasilnya juga digunakan untuk menunaikan rukun Islam yang kelima tu. Jadi memang sangat salut. Saya rasa sangat teruja untuk memberi pendedahan ataupun info ini kepada warga Sandakan, yang sangat-sangat menarik bagi saya. Sebab kalau saya tidak kongsikan, saya rasa saya sangat rugi, dan ramai orang yang tidak terinspirasi. Sebab saya mahu orang lain menilai apa yang makcik ini telah usahakan selama ini, dan bagaimana sebenarnya kalau kesungguhan diiringi dengan usaha yang berterusan. Kamu buat apa saja pun, usaha yang halal, yang baik, kamu akan berjaya sebenarnya. Makcik ni stay di tempat yang begini, tetapi hasil kita tidak tahu. Makcik ni masih lagi berahsia, kita tidak tahu. Okay, sambil-sambil lah, ada orang akan singgah bila kita buat video live. Kita layan sejak orang yang singgah, sambil-sambil kita akan tanya makcik ni. Jadi kita bilang dia mampu, dan ada yang mengatakan makcik ni sebenarnya sudah meraih pendapatan yang sangat luar biasa. Sebab itulah pakcik tidak ada di sini. Persoalan dia, di mana pakcik jagung? Okey, tak apa. Itu tak payah kita jawab. Nanti makcik akan beritahu mungkin. Kalau kita tanya di mana pakcik sekarang kan. Okey, jadi warga Sandakan, sekarang saya berada di Siring Jalan, bersebelahan dengan Taman Buaya, berdekatan dengan survey, di Batu 7, Sandakan. Betul-betul berada di gerai jagung makcik jagung. Dia belum reveal lagi nama dia siapa. Nanti kita tanya juga pelan-pelan. Kita tanya dia. So ini macam drive thru sudah. Ada orang beli jagung dan tak perlu singgah. Mungkin sudah call lebih awal. Dan makcik ni still mematuhi SOP, memakai mask. Dan makcik simpan stok mask di atas sana. Kemudian menyediakan sanitizer. Okay, di hujung meja sana, kalau nampak di sebelah dengan timbangan tu, ada sanitizer. Jadi pematuhan SOP tetap diteruskan. Makcik ni lama tutup. Sebenarnya PKP memang makcik ni tutup, dan pakcik belum ada lagi sehingga hari ini. Sejak PKP tu, jadi makcik perlu teruskan perjalanan perniagaan gerai jagung di sini. Kalau dulu makcik ni hanya jual jagung saja, itu yang saya tahu, jagung. Tapi hari ini makcik ada jual tembikai, dan makcik sudah tambah satu lagi ruang income dengan mengusahakan jagung rebus. Betul tak? Jagung rebus kan? Okay, jagung rebus ada 3 layer tingkat di situ, dan makcik akan sentiasa sibuk untuk mengupas kulit jagung. Jadi rasanya tak ngam kan kalau saya sendiri saya bercakap kan. Sebenarnya makcik tu malu-malu, segan betul dia. Janganlah dia bilang. Jadi kita try tanya dia. Tak ngam kalau saya sendiri saya bercakap. Makcik bang, boleh makan? Sambil. Kau sendiri cakap tu. Anda apa? Apa nama dia jangan-jangan. Okey, maksudnya lepas makcik potong-potong, Dimasak. cuci dulu, pastikan dia bersih, baru masak. Biasa kalau macam daripada pagi tadi lah, berapa banyak sudah makcik boleh kira jagung? Ada berapa kilo sudah makcik rasa? Dah banyak ni hari dah. Dah banyak? Sejak Sikit saja. Tak banyak, jadi berapa banyak kalau tak banyak tu? Kita terus tengok. tadi. Kamu lebih lah. Ui, Tak. dia punya tak banyak tu, satu karung. Satu karung tu saya boleh anggarkan berapa kilo tu? Berapa kilo biasanya tu? Kau tahu ni. Nanti kita try timbang. Saya bukan peniaga dan saya tidak tahu. Kalau timbangan beras mungkin ada yang 50 kilo satu karung kan, ataupun kalau dedak ayam ke jagung ayam ke kita tahu. Tapi kalau jagung sendiri yang bentuk dia begitu kita tidak tahu. Kita tidak tahu berapa berat dia. Jadi tapi makcik sudah jual daripada pagi tadi sudah satu karung lebih. Biarkah? Kalau satu hari makcik jual dari jam berapa sampai jam berapa? Itu sampai jam 4.30. Pagi-pagi pukul berapa? Jam 8 ke
Oh 8 pagi. Itulah tadi pagi kami lipas juga. Tapi kami takut 7.30 Tapi awal. dan 7.30 kan ada orang. Ada orang. Biasanya waktu-waktu begini bang kan, baru ada orang. Matahari deh baru ada orang. Sekarang kan orang kan ada orang keluar biasa. Tapi saya percaya makcik, sepanjang makcik tutup, ramai yang tanya, ramai yang cari makcik. Makcik ni belum buka lagi kah? Belum buka lagi kah? Mesti ramai yang cari tu. Kan memang ada pelanggan tetap sudah. Kan cik? Yang mau makan jagung malah datang. Ada pelanggan sana. Okey. Okey, kalau menurut makcik tadi kan, memang satu hari dia boleh capai jualan, bukan satu hari, setengah hari pun sudah lebih satu karung. Satu karung tu satu guni. Karung begitulah yang makcik ni sudah jual. Untuk itu hanya untuk jagung rebus saja. Kamu bayangkan, hanya untuk jagung rebus saja satu karung lebih. Kita belum tahu lagi jagung yang dia siapkan, ada yang set ni combo ni ataupun bundle atau set kan yang jual begini. Yang sudah terkupas kulit pun begitu. Itu RM5 bahkan cik. RM5 kan? Jagung yang sudah dikupas kulit 7, sorry. Itu RM7. Makcik yang pastinya menjanjikan jagung manis. Okey, bukan jagung biasa-biasa. Jadi harganya sangat berpatutan dan harga itu sebenarnya tidak dinilai oleh pelanggan yang singgah di sini kerana orang pasti jaminan kualiti dan sedap tu. Sebab tu orang sentiasa datang. Ini adalah regular customer yang singgah di sini. Dan biasanya orang luar pun yang datang sini, orang tahu ada gerai jagung begini, orang tak pergi pasar. Orang akan singgah di sini juga. Sebab kebanyakan orang yang limpas ataupun datang dan mencari jagung, orang akan suggest untuk datang ke sini. Jadi tembikai sudah dibeli, jagung masih lagi diproses. Kita sambung tanya makcik. Makcik, nama apa makcik? Nama kita. Orang kenal makcik jagung. Haja Hasna. Nah, akhirnya ni Haji Hasna. Pakcik apa? Haji Aliba. Haji Aliba dengan Haji Hasna. Tadi saya tanya orang, makcik sekarang ni sendiri-sendiri kan? Jadi saya tanya, di mana pakcik? Itu tanda tanya, tak apa. Biarlah. Tapi yang pasti usaha gerai ni makcik dan pakcik, Haja dan Haji yang usahakan. Kan? Sampai anak-anak membesar daripada sini, hasil rezeki boleh tunaikan haji kan. Sudah apa buat dua-dua ke haji dan umrah? Haji yang besar terus. Tahun bila tu cik? Tahun bila tu macam pergi? 2016. Nah, 2016. Itu yang pertama kali atau sudah ke berapa kali? 2 kali. Alhamdulillah. Nah, kamu dengar ke tu? Kamu dengar ke? 2005 yang pertama. 2005 yang pertama dia tunaikan haji dan kali kedua 2016. Berkat usaha rezeki yang diusahakan oleh dua pasangan suami isteri, Haja dan Haji di sini, Haja Ali dengan Haja Hasna, orang mampu menunaikan haji sebanyak 2 kali. Jadi itu kelebihan yang kita rasa memang sangat hebat sekali. Warga Sandakan patut menilai bagaimana kemampuan, kekuatan pasangan suami isteri ini dengan kudrat 2 anaknya dibantu orang menetap di belakang sana. Kalau kamu tahu, kita bersebelah dengan apa nama tu? Taman Buaya. Orang tinggal di sini. Okey, sambil-sambil ada lagi customer, kita biarkan Haja terus melayan customer. Okey, mungkin saya boleh bawa sikit. Saya takut tertipu sebenarnya dengan jagung ataupun lalang. Okay, kita tengok sendiri di. Alright. Kita try pergi ke belakang. Sebab kalau ikut Hajah ni, memang ini adalah kawasan yang dia usahakan. Ini bukan tanah Hajah. Bukan tanah makcik jagung, bukan tanah Hajah Hasna ataupun makcik Hasna. Ini tanah orang lain yang dia sewa sementara dia menanam jagung. Bayangkan sepanjang tempoh PKP kawasan ini terpaksa terbiar lapang. Okey, dia tidak dapat usahakan, tetapi di ujung sana kalau nampak
kan di ujung sana memang sudah ada apa tu kita bilang pokok jagung yang mungkin menanti masa untuk dipetik sebab sudah berbuah dan hasil tu sedikit-sedikit dijual di sana. Ini pemandangan daripada belakang, betul-betul bersebelahan dengan Background Trading Sdn Bhd. Ada kilang di sebelah ni. Okey, landscape yang menarik, ada pokok kelapa, pondok-pondok usang begitu kan. Tapi usang itu tidak memberi apa ya, bukan ukuran. Okey, sebab hasil yang haji ni yang dituai oleh hajah ni sangat besar sehingga dia mampu menunaikan haji. Mungkin bagi yang non muslim mungkin akan tahu ataupun tidak tahu berapa sebenarnya kos untuk menunaikan haji. Kos dia sangat besar. Dia menelan belanja puluhan ribu. Okey, sebab penerbangan untuk dia menyelesaikan rukun ataupun pelanggaran rukun, dia boleh kena denda jika tidak ni. Jadi banyak persiapan dan kebanyakan orang Islam yang menunaikan haji atau umrah, dia balik dengan perbelanjaan di sebelah tanah Arab sana. Jadi diorang balik dengan bekalan barangan. Jadi untuk pergi mengambil masa yang lama dan kalau pergi perlu bawa balik buah tangan. Jadi kos memang sangat-sangat tinggi dan alhamdulillah Haji Hasnah ataupun Makcik Hasnah atau Makcik Jagung ni sudah 2 kali menunaikan haji. Sangat-sangat hebat kan? Nanti kita try tanya kalau ada orang yang singgah. Mungkin dia boleh komen kan? Kalau sempat lah. Kita cuba untuk bersiaran selama lebih kurang 30 minit. Okay, sudah zuhur sebenarnya. Jadi kita sambung untuk tanya Makcik Jagung. Jadi lepas ni macam terfikir aku, terlintas Makcik Bawang kan? Ini Makcik Jagung. Real ni Makcik. Kan Cik? Nah Cik, apa nama? Di sering-sering ni pun jagung juga kan? Jagung juga? Bukan? Oh, nampak macam pokok-pokok jagung. Saya takut saya confuse pokok jagung dengan pokok lalang. Pokok lalang. Sama tinggi. Tapi yang di belakang tu jagung kan? Kuning sudah kan tu? Habis sudah. Oh, habis sudah. So tinggal dikasih bersih, tanam baru. Tengok kalau ada hujan, kalau tak ada hujan kemarau tanam. Oh. Oh, kemarau ni memang menghalang juga lah. Macam kalau Makcik tanam, air dari mana? Ha? Air kalau mau disiram perairan dia macam mana? Tunggu sekali. Hujan salah. Ya. Wow. Allah sejak kasih rezeki. Nah kan? Sebab itu saya bayangkan tu 30 tahun Makcik cuma bergantung dengan air hujan lah. Kalau ada kolam, kalau cepat kadang habis. Oh, kita ada buat juga lah kolam. Itu dia ni kadang-kadang tak ada ini kalau kemarau. Kalau hujan ada ini. Baja memang sentiasa ada lah. Kalau mau dibaja, bajalah. Ayam lah. Kalau air sejak lah kan, memang kering bahkan keras tanah. Tengok. Keras tanahnya. Kita orang ada tanam sekarang ni, tak ada hujan. Betul, itu cabaran juga kan Makcik? Cabaran corona, lepas tu cabaran pakcik di mana? Lepas tu, ya, tak dapat tanam sebab air tiada kan? Hujan, kemarau. Mudah-mudahan. Kenal si Haji kan? Ha? Kenal juga si Haji? Kenal, pernah satu kali berjumpa. Tapi masa tu, apa orang bilang, endaklah betul-betul kan? Kenal-kenal begitulah. Sebab orang bilang kan, bukan orang Sandakan orang tak kenal si Haji kan? Macam apa? Ini orang Semenanjung. Iya ke? Endaklah. Orang Sandakan bah. Orang bilang pure Sandakan. Kalau ada slang-slang sana tu biasalah, biasanya orang-orang Sandakan atau mana-mana sih ada orang sambung belajar di sana bang. Sambung belajar di sebelah sana, ada yang bekerja sekejap sana. Macam aku ni sambung belajar, bekerja sekejap, lepas tu balik sini. Jadi di sini kita mau kesini naik balik Sandakan ni Makcik. Kan Ji? Hebat aku punya ini. Iya. Itulah itu. Jadi daripada Makcik bilang tak payahlah, susah mau bercakap, sekarang bercakap sudah. Jadi ngomong. Syukurlah, alhamdulillah. Karena kita kecil bukan masuk video je, saya bercakap-cakap. Iya. Ya, dia pandai bercerita. Iya, tapi lama sudah lah. Mungkin dari dia juga, dia rajin bercerita, banyak pelanggannya, banyak customernya kan. Kita ini dek, dari kita sekarang. Kalau kita bagus sama orang, kan itu rezeki kita dari orang juga, Pak. Ya. Bagus servis kita. Betul dek. Rezeki kita itu dari orang. Biarpun sikit dapat, yang penting halal. Nah, betul. Jadi Makcik sudah bagi nasihat kepada orang Sandakan. Memang bagus
layanan bagus, orang suka dengan kita, rezeki mudah begitu masuk. ya, begitu. Apa pun kita buat kan, Iya, betul. kalau ya. bisnes besar-besar Iya, sekalipun, betul, betul. kalau layanan tak bagus dengan orang, susah juga masuk. Wah, saya ambil pengajaran tu Makcik. Tidak ada juga ada kaya sombong, Bang. Ada, Tidak ada juga. Nama kau sombong cari mama. Iya betul. Mau tahu Makcik, bila Makcik start jual jagung rebus? Hmm? Bila start jual jagung rebus? Bila mula jual jagung rebus? Lama sudah. Kamu sudah? Ini tidak seberapa ini. Oh, Kalau orang mau makan yang malas baru beli kerayangan itu. oh, orang lebih suka beli yang Iya, jagung banyak segar begitu, masak sendiri di rumah. Dorang mau rasa sendiri sebab bila jagung yang Haja jual sedap, dorang pasti kalau Haja jual juga jagung rebus mesti sedap. Gitu. Ngam Ini lah jadi Pak. selera saja. Siapa untuk mau makan malas, ambil sinilah 2-3 biji. Gitu. Sama lagu nanti tuh. Yang banyak anak dek, di sana lah ambil. Yang ada keluarga menunggu di rumah, bagus ambil di situ kan. Ini macam mau habis sudah. Hah? Macam mau habis sudah. Jadi habis ni tutuplah dulu. Tutuplah. Sambung lagi besok kalau Tidak ada. ada dek jauh dari kek. Kalau ada dari kek, sini mana lagi ada. Oh ya, okey begini. Kita sambung sedikit yang Haja ada cerita tadi. Kebanyakan bekalan yang ada selepas PKPP ni atau dalam tempoh PKP sepanjang pandemik COVID-19 ni, Haja memang tak dapat untuk petik hasil sepenuhnya daripada kita bilang ladang walaupun disewa ladang yang Makcik Hasna usahakan. Tapi ada yang dia gunakan bekalan daripada Kota Kinabalu. Dia terpaksa ambil dan tempah di KK dan jual di sini. Itu untuk menyambung perniagaan untuk terus survive berjagung. Caranya kita masuk bujang kita masuk, bang. Mana kita mampu? Hai. Dapat lah bang, memang sengaja dikasih tengok tu. Memang kan. Jadi Orang ni. iya kan. Orang dah nampak. Boleh je. Ini kalau kita buka di mana-mana, satu dunia sudah boleh tengok. Ini dah orang dah masuk. Sampai masuk kan? Hei. Makcik dalam tak payah dia cerita juga. Jadi layan saja. Layan saja. Dia bilang tak mau, pasang saja. Okey. Mana kita tengok orang tu? Ya. Yang dapat. Jadi itu saya anggap sebagai satu sifat rendah diri yang ada pada Haja. Saya panggil makcik bang. Makcik Hasna. Makcik pun boleh, Ah. nenek pun boleh, bang. Okey, sebab saya ni bayar-bayar anak dia. Jadi kita tak panggil lah dia nenek. Makcik Nenek lah. pun boleh. Makcik. Jadi Panggil nenek jagung. nenek jagung, makcik jagung. Nanti Ya. anak saya boleh lah panggil nenek jagung. Saya panggil makcik jagung. Kawan-kawan pun panggil makcik jagung. Ada juga. Okay, sekejap lagi. Makcik ni daripada awal tadi cerita-cerita, dia mau orang rumah saya keluar sekali dengan rasa sendiri jagung di sini. Jadi baik hatinya makcik, dibungkusnya sudah. Tahu mana? Alai. Tapi insyaAllah kita bantu makcik. Anu kan, Ya. suara-suara kami mau menjadi anu, bang. Iya ke? Apa? Wartawan. Wow. Terima kasih lah makcik. Ada harapan bilang jadi wartawan. Doa. Amin. Okey. Boleh ya? Gaya-gaya kan? Mau menjadi wartawan. Nah, dia bilang gaya-gaya aku ni jadi wartawan. Okay, ada lagi. Kita biarkan makcik sambung. Okay, ada lagi yang membeli jagung. Jadi mudah-mudahan apa saja yang terkeluar daripada mulut makcik jagung ni, doa bagi kita semua dan doa bagi saya. Bukan senang menjadi seorang wartawan. Tapi dia bilang gaya-gaya aku ni macam wartawan. Boleh tahan. Jadi kan kita boleh tengok tembikar yang makcik ni jual. Tadi ada seorang pelanggan yang beli. Dia tahu makcik ni akan jual jagung ataupun apa saja yang dijual sini termasuk tembikar, kualiti dia terjamin. Jadi dia datang, dia tak cakap lama, dia terus ambil. Jadi kita mungkin bagi pengusaha ataupun petani, dia tahu bila urat-urat begini, bentuk saiz begini, dia tahu kualiti di dalam tembikar ni. Jadi macam tak perlu cakap promosi yang banyak untuk bercakap jagung ni manis, sedap apa semua tak. Datang saya orang terus beli. Sama juga dengan jagung. Orang terus datang, orang singgah dan terus beli. Alright. So mungkin selepas ni yang terakhir, wow, ada peneman di bawah tu. Kan? Ada teman. Okey, jadi warga Sandakan,
Saya ceritakan sedikit. Sekarang saya berada di Siring Jalan di Gerai Jagung. Okey, di Gerai Jagung Haja Hasna ataupun Makcik Hasna ataupun Makcik Jagung. Dan ketika ini dia usahakan sendiri sebab suami tidak di sini, Pakcik Jagung tiada, Haji Ali pun tiada atau Pakcik Ali pun tiada. Jadi dia usahakan sendiri. Sepanjang tempoh ni suami tidak dapat bersama kerana tersekat dengan kita tidak boleh merentasi negara. Masih tidak dibenarkan untuk keluar atau masuk. Yang dibenarkan hanya merentas negeri di dalam negara, di dalam Malaysia. Jadi makcik berusahakan semuanya secara bersendirian. Kalau ini dia bukan sendiri punya. Oh. Okey. Okay. Tapi Orang punya. ingatlah sebab orang datang tadi bukan lagi dia tanya baguskah apakah terus dibeli kan. Jadi saya bagi tahu orang tadi apa saya yang makcik jual, orang sudah tahu mesti sedap. Jadi kalau orang datang tu, kalau makcik letak pisang apa rasa apa lagi, orang terus ambil saja. So tak banyak tanya bagus lagi, bagus ke? Orang tahu sudah yang makcik jual mesti sedap, jadi orang terus beli. Pernah duduk pisang tak? Pernah. Oh. Dah sesuai. Bagilah penjual pisang jual. Iya kan. Sebab makcik sudah dikenali dengan makcik jagung. Jadi kalau jual pisang orang confuse, orang keliru. Makcik ni makcik pisang kan makcik jagung. Sebab makcik tak jual bawang kan? Dipanggil makcik bawang kan? Makcik jagung saja. Jadi saya tidak tahu sudah berapa lama kita bersiaran di sini. Sudah berapa lama? Okey, tapi tak apa. Mungkin itu saja yang kami boleh kongsikan sepanjang live sekejap di Gerai Makcik Jagung ataupun Hajah Jagung ataupun Hajah Hasnah di Siring Jalan Batu Tujuh bersebelahan dengan Taman Buaya. Apa yang kami mau bawakan adalah sandakan mempunyai nilainya yang tersendiri. Minta maaf saya duduk di sini. Ini tempat kan? Tempat letak barang. Anda apa cik? Saya ambil di bucu-bucu. Sandakan mempunyai nilai keunikan yang tersendiri. Kita ada value yang sangat besar yang boleh menjadi tarikan kepada pelancong luar, pengunjung dalam dan luar. Walaupun ini konsep hanya gerai sahaja, tetapi nilai yang paling besar di dalam ni adalah kesungguhan yang terdapat pada pengusahanya, Makcik Hasna dengan Pakcik Alibe, mampu untuk hidup di kawasan sandakan ni. Dan ini adalah mungkin nilai dia yang boleh menjadi tarikan kepada orang luar yang tidak tahu. Dan White TV membawakan kepada kamu semua konten yang boleh menjadi inspirasi kepada kamu bahawa usahakan apa saja, macam termasuklah jualan jagung ini, kamu akan mampu berjaya jika kamu terus berusaha, tekun dan bersungguh-sungguhlah. Okey, dan buat kata makcik tadi juga, sebenarnya kita terus memberikan servis yang terbaik. Okey, ada produk, macam mana mau promote, macam mana mau jual, kemudian sales servis after sales. Servis selepas jualan itu sangat penting supaya menjamin customer untuk repeat datang bersama kita kembali. Jadi makcik ni jaga customer dan buat baik pada customer, customer tu akan sentiasa datang dan percaya pada kita. Dan sebab itu juga perniagaan, usaha yang dilakukan oleh Makcik Jagung ni bertahan sampai sekarang. Betul lah kan? Makcik ni dia rasa macam, wah, aku tak boleh bercakap, tapi tiba-tiba aku pula yang bercakap panjang. Jadi dia rasa macam wartawan ni makcik. Ini kami buat Facebook saja. Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Jadi semua pakai orang bilang online semuanya. Itu. Jadi macam ni sentiasa bagi galakan supaya dengan saya supaya sentiasa bercakap. Mudah-mudahan apa yang saya cakap tu beri manfaat. Itu yang paling penting. Jadi begitu saya kan cik. Ada kata-kata akhir ke makcik? Bilang apa nasihat makcik pada orang lain sebenarnya, macam orang-orang muda macam saya ni cik. Mungkin ada nasihat lah orang bilang. Bukan buat apa sejaga, usaha yang penting macam mana.
bagi makcik? Nasihatlah anak-anak begini kan. Yang punya saya itu memang yang jadi aneh juga bang. Jadi peguam kah? Aku punya suara kah memang ini macam bang. Itu suara. Ya. Suara biasa orang menyanyi. Biarpun deh apa sudah usaha yang penting halal baik. Okey. Usahakan apa sih yang penting halal dan baik. Jangan kita tipu orang, Hmm. jangan kita minta sama orang. Yang penting Allah yang kasih kita. Biarpun satu sen penting hal deh. Ada berkahnya mah. Iya, itu sebenarnya ada berkatnya. Iya, betul. Daripada berkat itulah rezeki itu datang. Betul. Okey, terima Janganlah kasih. bilang mau banyaklah mau inilah mau kaya mau cepat kaya, jangan, Allah yang punya itu. Sebanyak-banyak dia harta Allah punya semua. Dan sebab itulah makcik sebenarnya dapat tunaikan haji dan berjumpa dengan menjadi sentiasa menjadi tetamu Allah gitu. Ya, bertemu Allah itu saja. Biarpun dia kau banyak dia apa itu Allah yang tahu. Allah tahu semua. Bukan kita punya itu, Allah semua punya. Jangan kita bilang, oi, kaya lah apalah, jangan. Jangan. Yang penting kita halal. Dapat. Biarpun dia sepusin dia dapat, yang penting halal. Itulah kan kita ni dunia pinjaman saja bang. Iya betul makcik. Pinjaman. Jangan kita bilang mau apalah ini lah, jangan. Yang penting kita ada makan, bersyukurlah. Ada belanja, bersyukurlah. Ya. Bagus makcik. Terima kasihlah Ya. nasihat yang memang saya sangat-sangat perlukan. Macam kau masih muda, masih okey. Apa yang mau kau mau, apa yang mau boleh. InsyaAllah, insyaAllah. Ha. InsyaAllah. Boleh dapat bagian. Usahakan betul-betul. Yang penting kau usaha, kau dapat. Kau masih muda bang. Macam kami ni sudah tahu kan. Dapat. Pelan-pelan makcik, kami bawa kawan-kawan datang sini. Kita berbelanja di sini. Boleh, Kita bang, boleh makan jagung. jagung, Oh, makan jagung. Boleh bang. Kan? Sudah guys jaga makan jagung Ayo, bang. Bersyukurlah. Dek. Pelan-pelan. Kita Yang tunggu. penting ada siapa jual jagung sini memang tak makan jagung. Hei, itu dia jaminan daripada Nah, makcik. kita ini pinjaman saja. Bila-bila kalau Tuhan sudah mau mengambil kan, Ya, betul. dah lah dia bilang mau besok ke apa. Kita ini sudah usia tertinggi kan. Berapa sudah umur kita ini? 50. Belum sampai. Baru 47. Oh, kuat lagi makcik. Indah dia tu kira dia. Tuhan sudah mau ada. Jadi pinjaman apa Betul. ada amal saja. Amal saja. Itu bekalan nanti makcik kan? Bekalan kita betul makcik. Kita ini pinjaman saja. Bila-bila kalau Tuhan sudah mau mengambil itu. Bila masa kita dijemput sampai tak kira usia kan cik. Begitu juga rezeki kan? Kita sudah buka sama orang itu saja kita dapat. Amal baik itu saja kita dapat. Dek. Okey. Mau kasih turun gitu? Aku bawa lah cik kan? Oh, baru. Wah, terima kasih banyak cik. Okey. Tapi sebelum tu saya pergi sana dulu. Baik, Dek. Sekejap. Ya. Okey. Macam kamu kaya itu, masih boleh apa yang kau mau. Bisnis kah, apa kah. Apa yang kau mau. So, makcik baru bungkuskan saya satu ni. Yang dua apa sentikai yang sudah dipotong. Tapi saya mau panggil orang rumah dulu supaya datang turun sendiri ambil. Boleh bang kan? Okey. Sambil-sambil boleh tengok pemandangan daripada jauh sedikit. Jom kita melintas. Okey. Itu pemandangan makcik tadi. Saya minta kamu semua stay tune tadi jadi nampak sudah. Okey, jadi itu saja yang saya boleh bawakan untuk White TV hari ini. Terima kasih kerana terus setia bersama White TV. Jangan lupa terus follow White TV, Facebook kami, Instagram kami, Twitter dan YouTube. Termasuk TikTok yang kami tengah usahakan konten yang paling sesuai. Mungkin ada produk-produk warga sana yang boleh kita yang sesuai untuk kita promosikan di dalam platform TikTok yang lebih kepada music
hiburan begitu kan. Jadi itu saja. Terima kasih kepada yang terus setia. Jangan lupa share, like dan komen. Bagi kami intipati yang terbaik. Kongsikan apa yang boleh kami kongsikan lagi kepada orang luar, dan kami akan bawakan secara live begini ataupun rakaman yang paling sesuai untuk warga Sandakan. Terus setia bersama kami YTV.